بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung cerita Nabi Musa alaihissalam yang paling banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim kerana perjuangannya yang paling hebat. Disebut dalam surah yang banyak dengan cara yang berlainan. Firman Allah Ta'ala ini dalam surah Asy-Syu'ara. Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qauma adh-dhalimin qauma fir'aun ala yattaqun qala rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa'arsil ila Harun wa lahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fa'tiya fir'aun faqula inna rasul rabbil alamin. Surah Asy-Syu'ara ayat 10 hingga 16. Dan ingatlah akan peristiwa ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, hendaklah kamu mendatangi kaum yang zalim itu, yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa, mengawal diri daripada kemurkaan Allah? Diulang peristiwa Allah melantik Nabi Musa alaihissalam dengan firman-Nya secara langsung. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah bercakap dengan Nabi Musa secara langsung. Berbeza dengan Rasul yang lain dibawa wahyu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini Tuhan sendiri. Wahai Musa, pergi berjumpa dengan kaum yang zalim, kaum Fir'aun, yang tak takut pada Allah. Berkata Musa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahawa mereka akan mendustakan diriku, dan kerananya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku. Maka utuskanlah Jibril pada Harun supaya membantuku. Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kalian, kamu berdua, dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan.
Maka datanglah kalian berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami ialah utusan Tuhan semesta alam. Bila Tuhan suruh jadi rasul jumpa Firaun, Nabi Musa mengaku, saya takut. Takut kerana lidah saya tidak fasih, tak lancar. Lantik Harun lah. Lantik Harun. Atau Harun jadi pembantu. Jangan saya saja. Saya ni ada kes bunuh orang Firaun. Bunuh orang dia. Kalau berjumpa dengan dia, sudah tentu dia akan bunuh saya. Suruh Harun. Suruh Harun. Saya takut. Tuhan kata, tidak. Aku lantikmu juga. Aku dah tentukan mu jadi rasul berjumpa dengan Firaun. Harun jadi pembantu saja. Jangan takut. Firaun tidak akan sampai kepadamu, wahai Musa. Aku akan lindungimu. Aku dengar dan aku lihat. Tunjukkan mukjizat. Tanda-tanda kerusakanmu. Memang aku dah tentu pada asal mu jadi rasul. Bukan Harun jadi. Harun ni bantu saja. Kena mu sendiri, jangan takut. Ini ucapan Nabi Musa. Prinsip dakwah yang ditekankan dalam ayat di atas ialah beriman kepada Allah yang Maha Esa dan percaya kepada adanya hari pembalasan. Nabi Musa AS terus berdakwah dan berhujah menghadap Fir'aun yang sangat zalim itu dengan ditemani oleh Nabi Harun AS. Musa terus pergi ikut perintah Allah Ta'ala. Harun membantu dia. Dakwah yang pertama ialah percaya tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Fir'aun pula mengaku jadi Tuhan pula. Ini bukan mudah. Dia mengaku dia jadi Tuhan. Tiba-tiba kata orang lain pula Tuhan. Allah jadi Tuhan. Kemudian beritahu tentang adanya hari kiamat. Manusia akan mati dibicarakan di hadapan Allah Ta'ala. Fir'aun pula tak mahu mati. Rasa dia berkuasa dalam dunia ini. Allah Ta'ala kata, tak, aku lantikmu. Antara kisah yang disebutkan dalam Quran ialah firman Allah Ta'ala. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم
bisihrihi famadza ta'murun qalu arjih wa akhahu wab'ats fil madaini hashirin. Surah Asy-Syu'ara. Sambung ayat yang dapat tadi. Maka datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, wahai Musa, sesungguhnya kami ialah utusan Tuhan semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel, pergi mengikuti kami. Musa disuruh berjumpa dengan Fir'aun, beritahu aku ni utusan Tuhan. Aku dengan Harun ni utusan Allah Ta'ala. Bebaskan Bani Israel. Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu antara keluarga kami sewaktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun daripada umurmu, dan bukankah kamu telah melakukan satu perbuatan jenayah yang telah kamu lakukan, dan dengan itu kamu daripada orang-orang yang tidak mengenang budi yang kufur. Mau kamu aku pera daripada kecil, Fir'aun kata. Fir'aun kena. Kerana dia tinggal dalam masa 10 tahun, kena lagi lah. Mau jadi anak akak aku. Aku pera mu sejak kecil sehingga mu jadi orang muda. Aku jaga mu, pelihara mu jadi anak akak aku. Lepas tu mu bunuh orang. Mu termasuk kalangan orang yang melawan, tak kena budi. Nabi Musa berkata, aku melakukan perbuatan yang demikian sedang aku ketika itu daripada orang-orang yang belum mendapat petunjuk. Memanglah aku bunuh orang. Masa tu aku tak dapat hidayah daripada Allah. Lalu aku lari meninggalkan kalian ketika aku takut kalian. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku hikmah serta dia menjadikan aku salah seorang antara rasul-rasul. Memang aku buat salah, tu masa aku tak tahu. Kemudian aku buat jenanah, aku lari kerana takut. Takut membunuh aku, memang aku lari. Kemudian Allah Ta'ala lantik aku jadi rasul. Itu semua ialah kerana hikmat. Kamu berlaku zalim terhadap Bani Israel. Allah Ta'ala pilih aku jadi rasul. Dan budi yang kamu limpahkan ke atasku itu adalah disebabkan kamu telah bertindak memperhambakan kaum Bani Israel. Allah Ta'ala jadikan begitu kerana kamu mengabdikan Bani Israel. Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya. Kamu tak boleh buat apa. Duduk bersama denganmu, diatur Allah Ta'ala. Fir'aun berkata dengan sombongnya, dan siapakah Tuhan sekalian alam itu? Siapa dia Tuhan sekalian alam? Lain pada aku daripada Tuhan. Nabi Musa menjawab, dialah Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya jika kalian semua orang-orang yang mempercayainya. Tuhan ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau mu fikir, memanglah Allah cipta langit dan bumi, bukan kamu. Fir'aun berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, tidakkah kalian mendengar apa yang dikatakan olehnya? Dengar tak dia kata apa? Berani dia kata ada Tuhan lain pada aku. Nabi Musa menegaskan lagi, dialah Tuhan yang memiliki dan memelihara kalian serta Tuhan nenek moyang kalian yang telah lalu. Ialah Tuhan yang menjadikan kamu, menjadikan nenek moyang kamu zaman dulu.
ayahmu, tok kimu, Tuhan jadikan. Firaun berkata kepada orang-orang yang orang-orangnya, sebenarnya Rasul yang diutuskan kepada kalian ini benar-benar gila. Orang kata ni orang gila ni. Orang gila. Berani latih Tuhan lain pada aku. Nabi Musa menerangkan lagi tentang keesaan Allah dan kekuasaannya dengan berkata, dialah yang memiliki dan menguasai timur dan barat serta segala yang ada di antara kedua-duanya jika kalian orang-orang yang berakal. Kalau mu ada akal, mu tak gila, Firaun kata, dialah Tuhan menjadikan timur dan barat. Dan semua makhluk yang ada antara timur dan barat, dialah Tuhan yang menciptakannya. Kalau mu guna akal, dengar betul, tentulah memahaminya kalau guna akal. Firaun berkata, demi sesungguhnya jika kamu menyembah Tuhan selain daripadaku, sudah tentu aku akan menjadikan kamu salah seorang daripada orang-orang yang dipenjarakan. Kalau kamu berani kata Tuhan lain padaku, aku jadi kamu dihukum penjara. Nak boje. Nak masukkan kamu dalam penjara. Nabi Musa menjawab, adakah kamu akan membawa kepadaku suatu bukti? Adakah Nabi Musa, adakah kamu akan memenjarakan aku? Juga walaupun aku membawa kepadamu suatu bukti yang jelas lagi nyata. Bagaimana kalau kau bawa dalil? Bukti aku ni Rasul. Mu nak jia juga aku. Firaun berkata, jika demikian datangkanlah bukti itu. Jika betul kamu termasuk dalam kalangan orang-orang yang benar, tunjukkan bukti itu. Nabi Musa AS pun mencampurkan tongkatnya. Maka tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang jelas lagi yang nyata. Nabi Musa campur tukar jadi ular. Depan Firaun. Ular yang nyata, terang-terang. Bergelemak ular. Dan dia mengeluarkan tangannya. Maka tiba-tiba tangannya menjadi putih. Bersinar-sinar. Bagi orang-orang yang melihatnya. Waktu tubik tangan, tubik cahaya. Putih di tangan dia. Firaun berkata kepada ketua-ketua kaum yang ada di kelilingnya, sesungguhnya Musa ini ialah seorang ahli sihir yang mahir. Dia bertujuan hendak mengeluarkan kalian dari negeri kalian dengan sihirnya. Maka apa yang kalian syurkan? Nampak dia ni ahli sihir ni. Dia nak gunakan sihir, nak halalkan kita keluar dari negeri Mesir ni. Apa pandangan kamu, cadangan? Mereka berkata sesungguhnya, mereka berkata tunggukanlah dahulu sebarang tindakan terhadapnya dan terhadap saudaranya Harun. Serta hantarkanlah ke bandar-bandar negeri Mesir orang-orang yang mengumpulkan ahli-ahli sihir. Lock dulu. Jangan bercanda apa-apa. Lock dulu. Kita sekuh ahli-ahli sihir yang ada di Mesir ni untuk bertindak terhadap dia. Untuk lawan sihir. Dia nak tunjuk sangat, kita lawan dengan sihir juga. Dan sebenarnya Allah Ta'ala akan tunjukkan bagaimana Fir'aun mengerahkan ahli sihir untuk menentang Nabi Musa AS. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
tentera Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu an. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu an merupakan seorang sahabat yang mendapat gelaran daripada Rasulullah SAW sebagai Aminul Ummah, pemegang amanah umat. Beliau juga ialah salah seorang daripada 10 orang sahabat terulung. Abu Ubaidah ni salah seorang 10 sahabat yang besar, dianggap menteri-menteri pada Nabi SAW. Orang yang bijak mentarbih dan mengurus. Nabi beri gelaran pada dia Aminul Ummah. Dan disebut Sayyidina Umar, kalau Abu Ubaidah masih hidup, aku lantik jadi khalifah, kata Sayyidina Umar. Tapi Abu Ubaidah ni mati. Kerana sakit tahun. Belum Sayyidina Umar wafat. Dia mati dulu. Pentingnya Abu Ubaidah ni. Salah seorang sahabat 10 yang Nabi janji syurga. Antara yang awal masuk Islam. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an berkata kepadanya ketika ingin melepaskannya bersama pasukan tentera. Abu Bakar beri pesanan pada dia. Isma' sama'a ma yuridu an yafhama qila lah. Thumma ya'malu bima umira bih. Innaka takhruju fi ashrafin nas. Wa buyutatil Arab. Wa sulaha'il muslimin. وفرسان الجاهلية كانوا يقاتلون إذ ذاك على الحمية وهم اليوم يقاتلون على الحسبة والنية الحسنة. Dengarlah pesananku. Seperti mana orang yang mahu memahami apa yang dikatakan kepadanya. Kemudian laksanakanlah apa yang diperintahkan. Sesungguhnya kamu berasal daripada keturunan manusia paling mulia. Para bangsawan Arab, orang-orang yang soleh dalam kalangan muslimin. Dan para pahlawan pada zaman jahiliyah. Dahulunya mereka berperang dengan semangat ta'assub jahiliyah. Sekarang mereka hendaklah berperang kerana Allah dan niat yang baik. Orang di bawahmu ni dulu adalah orang jahiliyah. Pemimpin-pemimpin. Kalau dulu mereka berperang kerana mempertahankan kaum dia. Sekarang mereka berjuang kerana Allah Ta'ala. Ahsin suhbata man sahibak. وَلْيَكُنِ النَّاسَ عِنْدَكَ فِي الْحَقِّ سَوَاءً وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ مُعِينًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اغْرُرْ مِنْ غَدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهِ. Peliharalah hubungan dengan mereka yang bersamamu dengan baik. Jadikanlah mereka di sisimu itu pada taraf yang sama. Mohonlah pertolongan kepada Allah kerana dialah sebaik-baik penolongmu. Dan bertakwalah kepadanya kerana cukup Allah sebagai pelindungmu. Kamu akan berangkat pergi esok, insya-Allah. Jaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat. Jaga baik. Hendaklah berlaku baik terhadap mereka. Minta tolong dengan Allah. Allah sebaik-baik penolong. Bertawakal kepada Allah. Cukup Allah menjadi penolong kita dalam perjuangan. Esok kamu akan keluar. Berangkat. Bersama tentera ini seorang pemimpin dan pahlawan terkenal bernama Qais bin Hubairah bin Mas'ud al-Muradi. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu berpesan lagi kepada Abu Bakar radhiyallahu an, innaka qad sahibaka rajulun azimus syaraf
farisun min fursanil Arab. Laisa muslimin qina'un an ra'yih wa mashwaratih wa ba'suhu fil harbi fadnuhu wa altifhu. Sesungguhnya ada bersama denganmu ini seorang yang hebat kedudukannya, yaitu Qais bin Hubairah. Seorang yang hebat. Dia ialah seorang pahlawan dalam kalangan pahlawan Arab yang terkenal. Kaum muslimin memerlukan buah pikirannya, keterlibatannya dalam musyawarah dan keberaniannya di medan perang. Maka hampir kalah dia dan berlaku sopan terhadapnya. Layan dia baik-baik, bermesyuarat dengan dia. Dia seorang pahlawan yang hebat. Wa'arihi annaka ghairu mustaghnin anhu wa'arahu annaka ghairu mustaghnin anhu wala mustahinin bi amrih fa innaka satastakhriju bidzalika nasihatahu dzalik wajuhdahu wajaddahu ala aduwik. Aku melihat bahawa kamu sangat memerlukannya ke sini. Dan janganlah memperkecilkan peranannya. Demikian itu disebabkan kamu akan mendapat jalan keluar kepada masalahmu berdasarkan nasihatnya kepadamu. Kemampuannya dan kesungguhan dalam menentang musuh. Dia seorang yang hebat. Khalifah memanggil Qais bin Hubairah dan berkata kepadanya, Pak Qais pula, Inni ba'athuka ma'abi Ubaidah ibn Jarrah al-Amin, alladhi idha zulima lam yuzlam, wa idha usa ilay ghifir, wa idha qut'a wasal, rahimun bil mu'minin, syadidun alal kafirin. Apakah kata kepada Qais? Sesungguhnya aku menugaskanmu untuk bersama Abu Ubaidah, iaitu orang yang paling amanah. Sekiranya dia dizalimi, maka dia tidak akan membalas orang yang menzaliminya. Ini baik, orang baik ini. Jika ada orang yang berlaku jahat terhadapnya, dia tetap memaafkan. Dan apabila terputus hubungan silaturahim, maka dia akan menyambung semula. Dia seorang yang sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman dan sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang kafir. Ini sifat Abu Ubaidah yang jadi ketuamu ni. Orang yang hebat. Fala ta'siyanna lahu amra wa la tukhalifanna lahu ra'ya. Fa innahu lan ya'muraka illa bi khair. Faqad amartuhu an yasma'a minka. Fala ta'murahu illa bi taqwallah. Maka janganlah kamu menderhakai arahannya dan janganlah menyalahi pandangannya, kerana dia tidak memerintahkanmu melainkan perkara yang baik. Aku menyuruhnya supaya mendengar pandanganmu, maka janganlah kamu memberikan pandangan kepadanya melainkan dalam perkara takwa kepada Allah. Fa inna kunna nasma'u annaka syarifun dhu ba'sin sayyidun mujarrabun fi zamanil jahiliyil juhala illaysa fihim illa al-ithim. Sesungguhnya aku telah mendapat maklumat bahawa kamu ni wahai Qais merupakan seorang bangsawan, lagi seorang pahlawan, seorang pemimpin pada zaman jahiliah yang banyak kejahilan, tatkala ramai yang menggunakan kehebatan bagi mengerjakan dosa. Masa tu, masa jahiliah, kamu hebat buat kerja dosa. Sekarang ni dengan Islam, hebat buat kerja Islam lah. Faj'al ba'saka wa shiddataka wa najdataka fil Islam ala al-musyrikin wa ala man kafara billah wa abada ma'ahu ghayrah faqad ja'ala Allah fi dhalika al-ajra al-azim was-sawab al-jazil wal-'izza lil muslimin. Maka sekarang jadikan kehebatan kepahlawanan dan kebangsawananmu bersama Islam bagi menentang orang-orang musyrikin, menumpaskan orang-orang yang melawan Allah
dan menumpahkan orang-orang yang melawan Allah dan mereka yang menyembah selain daripada Allah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan dalam perkara tersebut suatu ganjaran yang besar, pahala yang melimpah ruah dan kemenangan kepada umat Islam. Qais bin Hubairah menjawab, In baqitu wa abqaka Allah, fasayabluguka anni an hitati ala al-muslim, wa juhdi ala al-kafir ma tuhib, wa yassaraka wa yurdiaka. Kata Qais, sekiranya aku masih hidup dan kamu, wahai khalifah, juga dipanjangkan umur, nescaya kamu akan menerima berita tentang bagaimana aku melindungi orang-orang Islam dan sejauh mana aku berjuang menentang orang-orang kafir, sebagaimana yang kamu kasihi, senangi dan redai. InsyaAllah, aku akan tunaikan kewajipan itu. Kalau mu panjang umur, aku panjang umur juga, mu tengok apa yang aku buat. Khalifah Abu Bakar menjawab lagi, If'al dzalika rahimakallah. Lakukanlah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Sememangnya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat gembira apabila menerima berita Qais berjaya menewaskan dan membunuh 2 pahlawan Rom di Jabiah dengan berkata, Sadaqa Qais wa barra wa wafa. Tiba-tiba Abu Bakar dapat berita, Qais dalam pertempuran yang pertama membunuh 2 orang panglima Rom. Siapa bila kata Qais ini benar, dia telah memenuhi janjinya. Dia berjanji sungguh. Memang dia buat kerja sungguh. Kata Abu Bakar kepada Qais bin Hubairah. Pasukan ini ditugaskan untuk menuju ke Hams melalui lembah Al-Qura, Wadi Al-Qura. Kemudiannya Hijr, negeri kaum Samud, kawasan kaum Samud, kawasan kaum Nabi Saleh yang dibinasakan oleh Allah. Memang pada masa pergi ke Tabuk, Nabi pernah lalu kawasan ni. Telaga dia masih ada, airnya masih ada. Bila sahabat ambil air daripada telaga, buat uli gandum, Nabi larang, jangan buat uti gandum, dia makan buta. Ini negeri yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kawan Samud ni kalau dilaknat Allah Ta'ala, jangan ambil. Dan ni pula suruh pergi melawat, ambil air bawa obat pula. Ni orang kita tak tahu kahla. Ini negeri yang dilaknat oleh Allah. Termasuklah laut mati. Tu negeri kaum Lut yang dibinasa oleh Allah Ta'ala. Bukan obat tu. Negeri yang Tuhan laknat. Yang kita ambil manfaat. Ulama mengatakan melawat tempat tu makruh. Bukannya sunat, makruh. Kecuali kita melawat nak dapat bukti dalil kekuasaan Allah Ta'ala. Nak ambil iktibar. Kalau pergi saya pergi nak ziarah, itu makruh. Bukan tempat sunat ziarah. Tempat sunat ni Masjid Aqsa, Masjid Madinah, Masjid Mekah. Kubur syuhada, itu tempat sunat. Tempat kau yang Tuhan laknat ni bukan tempat sunat melawat, tidak. Sekarang ni tempat pelancongan pula. Ketika dalam perjalanan menuju ke Balqa, Abu Bakar radhiyallahu Abu Bakar radhiyallahu an bersama tenteranya bertempur dengan musuh dan berjaya mengalahkan mereka. Sehinggalah musuh meminta berdamai. Maka suatu perjanjian damai dimeterai di Syam. Seterusnya Abu Bakar radhiyallahu an mara ke Jabiah. Tentera Amr bin As radhiyallahu an. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم
ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. Maksudnya balasan yang baik yang dijanjikan oleh Allah itu tidak akan didapati hanya dengan angan-angan kamu semata-mata. Dan tidak pula dengan angan-angan ahli kitab Yahudi atau Nasara. Sesiapa yang melakukan kejahatan, ia akan dibalas dengan kejahatan itu. Dan ia pula tidak akan mendapat selain dari Allah seorang pun yang akan melindunginya. Dan tidak ada juga yang akan dapat menolongnya. Dan sesiapa yang mengerjakan amal saleh dari lelaki atau perempuan dan dia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga. Dan mereka pula tidak akan diunyanyai, dizalimi atau dikurangkan balasannya sedikit pun. Dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas. Dan ia berusaha mengerjakan kebaikan. Dan ia pula mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang tetap di atas dasar tauhid. Dan kerana itulah Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayangannya. Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan Allah sentiasa meliputi pengetahuannya dan kekuasaannya akan tiap-tiap sesuatu. Ayat ini bagi menjelaskan perselingkuhan di antara orang Islam dengan golongan ahli kitab. Apabila orang-orang Yahudi mengatakan agama Yahudi yang betul, kitab Taurat, kitab Allah Ta'ala, orang Islam wajib beriman kitab Taurat ni. Kristian pula berkata Kristian betul. Injil kitab Allah Ta'ala. Orang Islam wajib beriman dengan kitab Injil. Kata orang Islam, Islam betul. Quran adalah kitab Allah. Menasahkan kitab zaman dahulu. Memang kita wajib beriman dengan Taurat dan Injil. Beriman dengan semua Nabi-Nabi. Quran menasahkan kitab zaman dahulu. Bahkan Nabi-Nabi zaman dahulu, kalau hidup lagi wajib beriman dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu yang sebenarnya. Pada awalnya orang Islam tak tahu nak jawab. Memanglah kita kena beriman dengan Taurat dan Injil. Allah Ta'ala menegaskan untuk selamatkan diri daripada seksa neraka hari kiamat bukan sekadar angan-angan dan cita-cita sahaja. Sekadar harapan sahaja. Kononnya pengikut Nabi-Nabi zaman dahulu. Tapi ikut dengan cara yang tak betul, dengan cara yang salah. Mesti ikut dengan cara yang benar. Memanglah dalam kitab Injil, kitab Taurat, ada perkara yang sama dengan Quran, tak dinafikan. Tetapi di sana ada penyelewengan-penyelewengan yang berlaku. Kristian menganggap Tuhan tiga. Isu asal-asal dia tiga Tuhan. Trinity. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Dia pun tak faham.
Ini kepercayaan yang mengarut. Yahudi pula meminda kitab Allah Ta'ala. Ubah kitab Allah Ta'ala. Memang Tuhan jadikan banyak dalam Quran ini hukum yang sama dengan kitab Taurat. Menuduhkan orang Yahudi telah menyeleweng daripada Taurat. Tak betul. Untuk selamat, bukan sekadar dakwaan saja, mestilah mengikut jalan yang betul. Kalau tak ikut jalan yang betul, maka tak dapat pertolongan Allah. Tak dapat perlindungan daripada Allah. Wala yajidu walam yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Allah Ta'ala tak memberi petunjuk, bimbingan, tak jadi wali memimpin jalan yang benar, dan Allah tidak menolong. Kerana sudah menyeleweng. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa mengerjakan amal yang soleh daripada lelaki dan perempuan, sama ada lelaki perempuan membuat amal yang soleh dalam keadaan beriman, mesti beriman. Kalau imannya tidak sah, imannya batal, amal ditolak oleh Allah Ta'ala. Pada awalnya orang Islam sedih juga macam mana betul belaka ni. Jadi keliru lah. Lepas tu ayat ni Allah menjelaskan. Menjelaskan. Bukan saja ikut Nabi, tapi iman masih betul. Kalau iman tu salah, iman tu batal, amalan ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka amalan orang Yahudi, orang Kristian tak diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana iman dia batal. Iman dia batal terhadap Allah Ta'ala, melakukan syirik, pindah hukum Allah Ta'ala, lasik tuan lain pada Allah Ta'ala, tak ikut Nabi Muhammad SAW. Menyebabkan iman dia batal. Kita orang Islam ni, wajib beriman dengan semua Rasul-Rasul itu. Tak batal iman. Wajib beriman dengan Taurah dan Injil. Mana-mana yang betul. Yang salah, kita tolak. Hanya iman yang betul saja diterima oleh Allah Ta'ala. Dan orang Islam lelaki dan perempuan tidak akan dizalimi walaupun sedikit kalau iman dia betul. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang siapa yang beramal sebesar habuk yang halus, amal yang baik, dia akan tengok pada hari kiamat. Begitu juga amal yang jahat sebesar habuk yang halus, syarran yarah. Dia akan lihat juga pada hari kiamat. Akan jadi begitu. Jangan takut. Wa man ahsanu qawlan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapa yang lebih baik daripada orang yang Islam, yang menyerahkan kepada Allah dan kerana Allah dalam keadaan mengerjakan amal yang baik dan mengikut ajaran Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ialah seorang Islam. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Kristian, Ibrahim bukan musyrikin. Ibrahim seorang Islam. Kalau kita ikut Islam, kita ikut milah Ibrahim alaihissalam. Memang orang Yahudi menganggap Ibrahim ni Yahudi. Kristian kata Ibrahim Kristian. Musyrikin kata Ibrahim musyrikin. Tiga-tiga agama ni ditolak oleh Ibrahim alaihissalam. Bukan Yahudi dan Kristian ni mari kemudian. Belum lepas Ibrahim. Ibrahim dulu lagi. Macam mana dia kata Ibrahim Yahudi Kristian? Ibrahim jadi Rasul belum Nabi Musa, Nabi Isa lagi. Ini tak betul. Dan Ibrahim juga menolak syirik. Menolak penyembahan patung dan berhala. Ibrahim seorang Islam. Bukan seorang musyrikin. Bukan seorang Kristian. Yang betul-betul ikut Ibrahim ialah orang Islam. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah sahaja apa yang ada di langit dan di bumi. Semua dicipta oleh Allah Ta'ala. Milik Allah Ta'ala. Dia terbit oleh Allah Ta'ala. Semua yang ada di langit dan bumi, makhluk-makhluk ni ikut
perjalanan peraturan Allah SWT. Termasuklah manusia kena ikut peraturan Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah, kita orang Islam bila semayang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tauhid uluhiyah. Tuhan yang layak disembah Allah Ta'ala saja. Lillah, Allah yang layak disembah. Tak boleh sembah Tuhan yang lain. Rabbil Alamin. Tuhan yang mentadbir alam, Allah Ta'ala. Bukan makhluk lain. Allah yang tadbir alam ini. Kita sebut dalam tiap-tiap rakaat semayang. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Allah Ta'ala ilmunya meliputi seluruh alam. Semua berada di bawah ta'aluk Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Ilmu dia dan pengawasan dia. Wallahu a'lam.